Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Before we start our class, let us recite doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, first of all, thank you for watching this video. And I am so sorry. I seek for apologize because of I have to make this recorded video since tomorrow, or since waktu yang awak tengok video sekarang ni adalah waktu yang sepatutnya we have class, we have online class, but all of the teachers have meeting. Kami semua ada meeting, jadi kami tak dapat nak buat online class dengan as usual. So as alternative, we have to record this video for your lesson. Okay, so maksudnya bila yang awak tengok sekarang ni, cikgu-cikgu tengah meeting. Sebab tu kami kena record supaya ada pembelajaran dalam kalangan awak. Okay, now since actually this is our last online classes, maksudnya ini adalah kelas terakhir kita. Before all of you come to school, sebelum awak semua datang sekolah pada hari Rabu 22 hari bulan Julai. Okay, so I think Ustaz mungkin tak akan ajar tajuk baru. So Ustaz rasa untuk kelas terakhir ni kita akan recap balik, kita akan review balik, kita akan ulang balik daripada tajuk pertama kita PKP. Mula-mula sekali tajuk tu sampailah minggu lepas. Hari Jumaat minggu lepas. Which is hari Jumaat minggu lepas kan kita buat latihan ataupun kita buat quiz. But daripada sampai tajuk situlah. Okay. Okay. Now, insya-Allah Ustaz. Okay. Kita akan ulang balik. Ingat anak-anak murid Ustaz. Okay, Ustaz akan share video. Okay, bukan saya share video, Ustaz akan share PowerPoint. Kita akan go through sama-sama. Ustaz tak buat PowerPoint yang terus siap. Ustaz akan tulis satu-satu supaya kita tahu kita tengah belajar apa, Faham Ustaz akan tunjuk awak satu persatu. Okay. Okay, now Ustaz akan share awak. Okay. Mana dia? Okay. Okay, as all of you know, okay, ini adalah mula-mula tajuk PKP, kita tak belajar, kita start kosong. We start from zero. Ingat, kita start kosong. So, macam mana? Kita akan start balik. Okay, katakan, subjek kita adalah subjek tasawur. Ada lagi yang tanya Ustaz, ini tasawur ke tajwid? Tasawur Islam. Okay, ingat anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, ini Ustaz masuk smart chart sikit supaya awak boleh nampak dengan clear. Okay, Ustaz ambil inilah mudah. Okay. Okay. Anak-anak murid Ustaz, sekali lagi Ustaz ulang.
kepada yang masih lagi belum tahu, kepada kepada yang masih lagi belum ingat. Allahu Akbar. Okey, kepada yang masih lagi belum ingat, sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, ini. Okay, now. Okay, ingat bila kita bersebut berkaitan dengan tasawur Islam, apa benda yang kita akan belajar, apa benda yang kita akan belajar? Ingat, bila sebut je tasawur Islam, kita akan belajar 4 benda. Okay, apa benda yang pertama? Yang pertama adalah, yang pertama adalah akidah. Akidah apa? Akidah is belief. Akidah is belief. Belief, kepercayaan. Okay, ini Ustaz ulang banyak kali dah ni. Now, second, when we learn about akidah, next we learn about fiqh. What is fiqh? Fiqh is hukum. Fiqh is hukum. Kepada siapa yang masih lagi belum ingat, fiqh apa? Fiqh tu adalah hukum. Fiqh adalah hukum. Okay. Now, next kita belajar apa? Kita belajar sirah. Sirah tu apa? Sirah is story. Masih lagi ada yang keliru antara fiqh dengan sirah. Tengok betul-betul. Last but not least is all about akhlak. What is akhlak? Akhlak is manners. Okay, inilah benda yang kita duk belajar daripada ke sekolah sampailah ke dalam PKP yang awak tengah belajar tu. 4 benda ni saja yang kita belajar. Pergi ke mana pun, ke sana ke sini pun 4 benda ni saja yang kita belajar. Okey, faham Okey. Ini saja kita belajar. Pertama akidah, second is fiqh, what is fiqh is hukum. Third sirah, sirah is story, and akhlak is manners. Okey. Now, kemudian we will go one by one. Kita akan pergi sepintas lalu sahaja. What we learn in akidah. Apa yang kita dah belajar dalam akidah, anak-anak murid Ustaz? Masih lagi ada yang lupa. Kita dah belajar berkaitan dengan, first of all, we learn about Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Apa Asma'ul Husna yang kita dah belajar? Apa dah yang kita belajar? Pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Next, Ar-Rahim. Next, Al-Malik. Next, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Lepas tu? Al-Quddus, As-Salam, Mu'minul Muhaimin. Okey, itu je, 5 sahaja. Banyak tu kita belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kemudian, what did we learn in akidah also? We learn about irhas, karamah, ma'unah, apa lagi? Ihana, dan juga sihir. Irhas, karamah, ma'unah, ihanah, sihir. Ingat, itu sahaja yang kita dah belajar dalam tajuk akidah. Sepanjang PKP ini yang awak belajar. Asma'ul Husna, irhas, karamah, ma'unah, ihanah, and sihir. Kemudian apa lagi? Next, we learn about fiqh. Fiqh apa dah yang kita dah belajar sepanjang PKP ni? Yang pertama, number 1, we learn about solat, sunat, Aid. Number 2, we learn about slaughtering. Solat sunat Aid and solat sunat and slaughtering. What is solat sunat Aid? Solat sunat hari raya. Slaughtering is sembelihan. Sembelihan. Dua je. Kita dah belajar 2 saja. Now, next kemudian dalam sirah, what did we learn in sirah? Sirah apa yang kita belajar? Kita recap balik. Sirah yang pertama sekali apa? Pertama sekali anak-anak murid Ustaz ingat tak? Lupa dah. Ini kalau Ustaz tak tulis ni, ingat ke tidak awak ni? Kena dengar betul-betul, ingat betul-betul. Ustaz ceritalah Tunggu awak. Number 1, we learn about Khandaq War. Ingat, perang Khandaq. Yang kedua, kita belajar berkaitan dengan Hudaybiyah Agreement. Hudaybiyah
agreement. Kemudian kita belajar apa lagi? Kemudian kita belajar berkaitan dengan kemudian kita Fathu Mekah. Okay, 3 sahaja. Handaqwah, Hudaybiyah agreement and Fathu Mekah. Last but not least, Allahu Akbar. Last but not least, we learn about akhlak. Akhlak apa yang kita dah belajar? Akhlak yang kita dah belajar adalah zuhud. Ataupun number 1 is zuhud. Zuhud. Ataupun ada yang dah belajar berkaitan dengan ikhlas. Ada yang dah belajar zuhud, ada yang Ustaz terangkan sikit berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas ni apa? Kalau siapa yang masih lagi ingat, Ustaz ada sentuh sikit berkaitan dengan ujub, riak, takabur, apa semua tu. Ustaz pernah sebut berkaitan dengan tu. So this is the topic that we learn. Banyak ni. Banyak ni kita dah belajar ni. Banyak dah ni. So kita akan pergi one by one. Itu awak ingat ke tidak ni? Okay, katakan. Akidah. What is akidah? Akidah is belief, kepercayaan. Ingat sampai bila-bila when people ask you what is akidah, akidah adalah kepercayaan. Apa maksud kepercayaan? Kita belajar benda yang untuk kita percaya. Bahasa mudahnya, akidah ni kebanyakannya kita belajar benda gaib, benda yang kita tak nampak. For example, rukun iman. Rukun iman number 1 is belief in Allah. Belief in Allah. Allah kita nampak tak? Tak. Tapi kita kena percaya tak? Kita kena percaya. Malaikat. Nombor 2 malaikat. Number 2 is belief in malaikat. Can we see malaikat? Cannot. Kita takkan boleh tengok malaikat sampailah kita meninggal nanti. Anak-anak murid Ustaz, ingat sampai bila-bila akidah kita belajar berkaitan dengan belief ataupun kepercayaan. Boleh ni, tak ingat. Kepercayaan. Kepercayaan. Ingat balik. Okay. Now, number 1, Asma'ul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman, ingat sama-sama what is Ar-Rahman? Ar-Rahman is most kind. Most kind. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahman tu most kind. Apa maksud most kind? Maha pemurah. Ingat Ar-Rahman ni Allah yang Maha pemurah. Kemudian, apa yang dimaksudkan lagi dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman ni Allah give something to all of human being. To all of human being. Human being. Kalau tulis macam ni nanti keliru pula awak ni. Okay. Tapi boleh jugalah. Tulis sini ke tulis baru? Tulis sini ke tulis baru? Tulis barulah supaya awak ingat balik. Okay, number 1 is Ar-Rahman. Ulang balik sekali lagi sampai awak ingat betul-betul. Naik skor nanti awak pula terang ke Ustaz. Okay, number 1 is Ar-Rahman. What is Ar-Rahman? Ar-Rahman is most kind. Maksudnya Allah yang Maha Pemurah. Maha Pemurah. Kepada siapa Maha Pemurah Allah ni? Iaitu to all human being. Ataupun to all creatures. Semua makhluk Allah mendapat nikmat daripada Allah. Allah give nikmat, a lot of nikmat to all of human beings. Semua manusia dapat. Tak kisahlah orang Islam ataupun bukan Islam, either Muslim or not, all of them will get the nikmat from Allah because of this sifat Ar-Rahman. Kemudian anak-anak murid Ustaz, sifat Allah Ar-Rahman is more focusing at dunia only. Dunia only. Ar-Rahman Allah ni, Allah tunjuk sifat Ar-Rahman dia dekat mana? Dekat dunia sahaja. Kenapa? Sebab semua orang dapat. Macam mana yang kita bagi tahu hari tu anak-anak murid Ustaz? For example, Allah Ar-Rahman ni mudah saja. Ustaz, kenapa orang bukan Islam, dia tak sama Allah tapi dia boleh kaya? Itu adalah Allah Ar-Rahman. Allah bagi juga nikmat kepada dia orang semua. Allah Ar-Rahman walaupun orang bukan Islam, dia berusaha, Allah bagi. Dia buat baik, Allah balas. Macam mana Allah balas? Allah balas dengan bagi rezeki kat dia. Atas sebab kebaikan dia orang. Okay. 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 Now. Okay.
Kemudian sekali, okey, kemudian apa lagi contoh Ar-Rahman? Contoh Ar-Rahman, Allah menyembuhkan orang bukan Islam pun Allah bagi kesembuhan kepada diorang. Sebab apa? Sebab Allah Maha Pemurah. Ingat at dunia only. Okay. So when we talk about Ar-Rahim, macam mana Ar-Rahim? Ar-Rahim tu macam mana pula? Anak-anak murid Ustaz, macam ni? Ar-Rahman most kind, Ar-Rahim is most merciful. Allah yang most merciful. Allah yang Maha Penyayang. Tapi kalau Ar-Rahman ni Allah bagi dekat semua. Ar-Rahim, ingat Ar-Rahim, Allah gives this nikmat only for Muslim, untuk orang Islam sahaja. For example apa? For example syurga, pahala, berkat. That is the nikmat that Allah give only to the Muslim. Ustaz, orang bukan Islam kalau dia buat baik dapat pahala tak? Dia tak dapat pahala, tapi dia dapat Allah Ar-Rahman tadi. Maksudnya dia dapatlah kebaikan dia. Contoh dia sedekah duit, Allah bagilah kesenangan dekat dia, tapi dia tak ada pahala. Kenapa pentingnya pahala, anak-anak murid Ustaz? Pahala ni penting sebab inilah duit kita dekat akhirat nanti. Pahala is our money at akhirat. If you don't have any pahala, how can you want to go to this syurga? Faham? Okay. And last but not least, ingat Ar-Rahim ni at dunia and akhirat. At dunia and akhirat. Maksudnya dekat akhirat pun Allah akan tolong kita. Ingat anak-anak murid Ustaz, Ustaz pernah bagi tahu hari tu. Ustaz pernah bagi tahu, I taught you before that Ustaz pernah cerita dekat awak ada seorang tu dia sedekah. Tapi dia contoh Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni dia buat banyak dosa. Tapi bila dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berasa sangat takut. Allah baru je sebut satu kesalahannya, tiba-tiba Allah kata, you can go to the Jannah, you can go to the heaven. Dia pun rasa pelik. Macam mana boleh masuk syurga? Padahal dia dah buat banyak dosa. Itulah sifat Ar-Rahim Allah. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Sebab apa? Ikut Allah lah Allah nak buat apa. Kan? Okay, now. Sebab kita ni dia punya. Tapi kalau awak dah banyak pahala, takkan Allah nak letak awak dalam neraka? Mustahil lah. Okay, now. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. What is the meaning of Al-Malik? Al-Malik ni anak-anak murid Ustaz senang je. Al-Malik ni senang je. Simple je Al-Malik. Number one, Allah is the most powerful. Most powerful. Allah is the highest king. Betul ke ayat Ustaz highest king ni? Betul ke? Highest king. Maksudnya Allah ni adalah king yang paling king dalam kalangan king. Maksudnya raja dalam kalangan raja. Allah is the most powerful. Allah adalah raja segala raja. Kemudian Allah, okay, maksudnya apa? Maksudnya Allah menguasai. Allah have power to the entire of this universe. Of this universe means that all of the creatures, all of the creations in this universe belongs to Allah. Semua benda, sakit, sihat, lapar, kenyang, duit, apa, semua benda, duit, emas, kereta, semua tu di bawah kuasa Allah. Boleh tak Allah ambil bila-bila masa? Boleh. Kenapa? Sebab Allah punya. For example, oil, minyak. Katakan minyak katakan awak bawa kereta nak pergi isi minyak. Ditakdirkan Allah make the oil disappear in this world. Maksudnya Allah buat minyak ni hilang atas muka bumi. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Sebab Allah Maha berkuasa. Allah boleh buat apa sahaja yang dia nak. Kenapa? Kerana itu dia punya. Tu tak isi dengan air ke Ustaz? Allah boleh hilangkan air juga. So boleh isi dengan tanah tak? Allah boleh hilangkan tanah juga. Kenapa? Sebab semua tu Allah punya. Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Al-Rahim, Al-Malik. Next, Al-Malik, Al-Quddus. Next is Al-Quddus. What is the meaning of Allah Al-Quddus? Number one is Allah Al-Quddus apa? Allah is the most holy Apa? Ustaz pun apa the purifier Tapi dalam bahasa Melayunya, saya minta maaf Allah yang maha suci. Allah yang maha suci. Ingat apa maksud Allah yang maha suci? Kalau yang kita pernah belajar sebelum ni, kita kena menyucikan Allah dengan beberapa keadaan. Number one is suci daripada segala bentuk. Suci daripada segala bentuk. Number one is suci daripada segala kepercayaan lain. Segala kepercayaan lain. Maksudnya, sama tak Tuhan kita dengan Tuhan orang Hindu? Tak sama. Dia orang sebut Tuhan, kita pun sebut Tuhan. Tapi Tuhan dia orang tak sama dengan Tuhan kita. Nama is suci daripada segala kepercayaan yang lain. Dia orang kata God, we have the same God. No, we don't have the same God. Your God is that idols. Patung tu kami bukan. Kami tak ada Tuhan patung. Tuhan kami Allah. Okay. Okay, now number 2 is suci daripada segala bentuk. Maksudnya, apa maksud suci daripada segala bentuk? Maksudnya adalah Allah tak ada bentuk. Allah tak sama macam apa yang kita boleh bayang. Kenapa? Kita tak boleh bayangkan Allah. Kenapa? Sebab akal kita tak boleh nak fikir macam mana bentuk Allah ni. Tak boleh nak murid Ustaz. You cannot think about the shape of God, about the shape of Allah, because Allah didn't have the shape. Okay, number 3, suci daripada sifat yang lemah. Apa maksud sifat yang lemah? Sifat yang lemah contoh is I already pray to Allah. I always pray to Allah day and night, but why Allah didn't give what I want? Saya doa daripada pagi sampai ke malam. Doa tapi tak juga dapat. Why? Allah do not listen to me. Adakah Allah tak dengar doa aku? Ingat, Allah tak ada sifat yang lemah. Kalau kita kata Allah tak dengar, maksudnya Allah lemah lah. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Kenapa orang kafir dapat duit banyak, orang Islam dapat duit sikit? Allah ni tak adil lah. No. Tak adil tu sifat yang lemah. Allah is the most justice. Allah ni adalah orang yang Allah adalah yang paling adil sekali. So bila kita kata Allah tak dengar, Allah tak adil, itu maksudnya Allah ada sifat yang lemah. So kita tak boleh cakap macam tu. Ya? Okay, number 4 is suci daripada sifat buruk. Apa maksud sifat buruk? Sifat buruk contohnya Allah tu jahat. Allah itu kejam. Allah ni kejam lah. Kenapa orang buat? Kenapa biar ramai orang mati atas dunia ni? No, Allah is not. Allah tak kejam. Semua tu ada sebabnya. Okay. Okay, now. Qudus. Last but not least is Allah As-Salam. Allah As-Salam. What is the meaning of Allah As-Salam? As-Salam means Allah yang Maha Menyelamat. Allah yang Maha Menyelamat. Maha Sejahtera. Okay, what is the meaning of Allah Maha Menyelamat, Allah Maha Sejahtera? Allah lah yang akan selamatkan kita dari segala macam. Maksud segala macam, ingat apa yang Ustaz pernah ajar, what I already taught you, which is Allahu Akbar. Number 1, we have to pray to Allah to save from this dunia. Ingat, Ustaz pernah ajar awak, pertama sekali Allah akan selamatkan kita daripada dunia. Kita kena minta dekat Allah. Contohnya, Allah selamatkan kita daripada segala bencana. Allah selamatkan kita daripada fitnah. Allah selamatkan kita daripada tipu daya. Save from this dunia. Number 2 is save Allah Akbar. Kecil dah. Save from the whispers of syaitan. Selamat daripada bisikan-bisikan syaitan. Ingat, Ustaz pernah ajar awak berkaitan dengan riya, ujub,
Ingat syaitan ni yang powernya, yang syaitan yang amatur ni dia suruh kita buat jahat. Tapi yang syaitan yang power lagi, dia suruh kita buat baik, kemudian dia tukar hati kita supaya buat jahat tak. And last but not least, save from ourselves. Maksudnya selamatkan kita daripada diri kita sendiri. Apa tu? Lust and desire. What is lust and desire? Hawa nafsu. Nak makan banyak, nak tidur banyak, nak tengok cerita bukan-bukan. That is lust and desire. Allah Assalam. Tengok ini baru akidah saja. Banyak lagi. Okay. Nampak? 3 benda kita belajar. 5 benda. Allah Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam. Allah Akbar. 5 benda yang kita belajar. Anak-anak murid Ustaz, banyak benda. Ini baru 5. Nama Allah ada berapa? 99. Baru 5. Okay. Okay. Now next we move to Allah Akbar. We move to the fiqh. What is fiqh? Number 1 kita belajar berkaitan dengan solat sunat Aid. Solat sunat Aid. Solat sunat hari raya lah kita katakan. Ingat. Solat sunat Aid. Solat sunat hari raya. Berapa banyak Aid yang kita ada? 2 sahaja. Aidil Fitri and Aidil Adha. Number 1, Aidil Fitri and Aidil Adha. Macam mana kita nak tahu? Aidil Fitri, kita solat bila? 1 Syawal. Aidil Fitri solat bila? 1 Syawal. Aidil Adha? Aidil Adha siapa ingat? Aisyil juga dah. Aidil Adha 10 Zulhijjah. Boleh tak lebih daripada tu? Tak boleh. 9 boleh tak Ustaz? Tak boleh. 11 Ustaz tembak awak. 10 saja. Remember, Aidil Fitri we have to perform this solat sunat Aid in 1 Syawal and Aidil Adha in 10 Zulhijjah. Number 3 is how many rakaat? 2 rakaat only. 2 rakaat only. Solat 2 rakaat sahaja. Ustaz, takbir macam mana? Good. Rakaat. First rakaat we have to berapa takbir? 7 takbir. Ya Allah, dah lupa dah. Second rakaat berapa? Berapa? 5 takbir. Macam mana? Lepas tu antara tu kan kita kena tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nombor 6 dah. Suka-suka dia je tak nombor 6. Okay. Ustaz boleh tak nasyid? Boleh. Yang tak bolehnya awak pergi ambil mikrofon, nasyid awak tengah solat. Suka hati awak. Tak boleh. Ingat. Dia kena. Sambung lagi boleh tak Ustaz? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Boleh banyak ni tak Ustaz? Cukup lah banyak ni. Panjang dah ni. Okay, ingat solat sunat Aid kita dah belajar dah. Kemudian kita belajar apa lagi dalam fiqh? Slaughtering. Ya Allah, slaughtering. We already learn about what is definition of slaughtering. Slaughtering is we slaughter animals that's halal for human. Using something sharp. Gunakan benda yang tajam. With certain conditions. Sembelih binatang yang halal untuk manusia. Guna peralatan yang tajam dengan syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syarat yang pertama dia? Banyak ingat. Mestilah seorang Muslim. Ini banyak ni. Mestilah seorang Muslim. Number 1 is niat for Allah. Boleh tak niat dengan orang lain? Tak boleh. Number 2, slaughter must be Muslim.
Must be Muslim. Acong boleh tak? Boleh asalkan dia Islam. Mutusami boleh tak? Boleh asalkan dia Islam. Must be Muslim. Number 3 apa? Number 3 must be alive. Mesti hidup. Mesti hidup dan halal. Kemudian one shot. Sekali tarik saja. Maksudnya sekali sembelih saja. Kemudian lupa dah. Mesti cut apa? Cut apa? Halkum and mari. Halkum and mari. And last but not least, using something sharp. Mesti kena guna peralatan yang tajam. Ingat, kena guna benda yang tajam. Apa tajam? Apa tajam? Pisau, parang. Pedang boleh Ustaz? Pedang? Boleh. Asalkan tajam. Okey, ingat. Halkum marik. Boleh tak potong satu saja? Tak boleh. Mesti kena potong dua-dua. Apa hukum potong sampai putus kepala? Makruh. Ingat, halkum marik potong satu-satu. Kena potong. We have to make sure that banyak pula cakap bahasa Melayu. We have to make sure that we have to cut halkum marik together. Both of halkum marik we have to make sure that both of them cut. Maksudnya terputus lah. Maksudnya terputus. Okey, apa lagi yang kita belajar dalam sembelihan? Itu saja yang awak kena tahu. Okey. Waktu nak sembelih kena cakap apa? Bismillahi Allahu Akbar. Tak terang dah ni. Okey dah. Ingat ibadah kita belajar apa? Allahu Akbar. Ibadah kita belajar apa? Solat sunat Aid and slaughtering. Okay. Now, kemudian kita belajar berkaitan dengan sirah. Sirah we learn about Khandaq War. Khandaq War kalau saya cerita ni kelas lain ni. Kelas lain dah ni. Okay. Now, listen about Khandaq War. Ingat, listen carefully about Khandaq War. Number 1, kita kena ingat perang Khandaq happen in Madinah. Ingat, happen in Madinah. Waktu tu apa yang berlaku? Quraish Mekah and Yahudi want to attack Rasulullah. Want to attack Muslims at Madinah. Ingat kat mana? Dekat Madinah. Kemudian there was one person that suggests to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is Salman Al-Farisi. Apa suggest dia? Dia suggest apa? To dig a huge drain. Kena gali parit yang besar. Ingat Salman Al-Farisi, kita dah cerita Salman Al-Farisi itu macam mana? Salman Al-Farisi to dig a huge drain. Okay, kemudian apa yang berlaku? During that time, Quraish and Yahudi cannot enter Madinah sebab ada longkang, ada parit yang besar dekat situ. What happened next? They tried their best. They tried to jump over the drain and fail. Gagal lah, dah jatuh lah cerita dia. Lompat jatuh kena bunuh. And last but not least, Allah send apa? Angin yang kuat, a strong wind to Quraish and Yahudi. Finally, they ran away. Dia orang lari lah, dah kena angin kuat, tunggu lagi. They ran away. Awal dah away. Menang ke kalah? Muslims won this war. Itu je, Khandaq War. Itu bahasa mudahnya lah. Khandaq War. Kemudian kita belajar apa lagi? Kemudian baru ni kita belajar Hudaibiyah Agreement. Apa ingat tak Hudaibiyah Agreement ni mula-mula macam mana? Ustaz ulang balik. Hudaibiyah Agreement, number 1, respect. No.
Number one is Rasulullah dreams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a dream that Muslims go to Mecca for performing Umrah and make tawaf. Betul, betul. Then 1,500 Muslim went to Makkah, but stop at Hudaybiyah first. Tengok satu, Hudaybiyah. Saidina Osman. Siapa yang terpilih tu? Saidina Osman. Kenapa Nabi Muhammad pilih Saidina Osman? Kenapa? Sebab Saidina Osman ni pandai berbincang. Saidina Osman radhiyallahu anhu went to Quraisy to make to make a diplomatic affairs hubungan bukan diplomatik, untuk pergi berbincang lah, to discuss with them. Payah ingat, to discuss with them. Okay, kemudian apa jadi anak-anak murid Ustaz? Apa jadi lepas tu? Apa jadi? Sayyidina Osman kena tangkap. Dia orang cakap Sayyidina Osman kena bunuh. Then Rasulullah buat apa? Bai'atur Ridwan. For revenge. Sayyidina Osman nak balas tapi dah sekali tak jadi. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah dalam tu anak-anak murid Ustaz? Yang pertama sekali. Apa? Lupa dah tu. Pertama sekali gencatan senjata. Berapa lama? Besar pula. Gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian tidak boleh membantu sesiapa pun untuk berperang. Kemudian apa lagi? Orang Mekah pergi Madinah. Pergi Madinah, balik semula ke Mekah. Orang Madinah lari ke Mekah, tak perlu balik Madinah. Last but not least, umrah pada tahun berikutnya. Okay, ini adalah berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa lagi? Last but not least, we learn about Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fathu Mekah. Allahu Akbar. Fathu Mekah. Apa yang berlaku dekat Fathu Mekah? Quraisy people. Ingat, yang pertama sekali, kenapa terjadinya Fathu Mekah? Yang pertama sekali adalah Quraisy people. Quraisy people break their promise. Kenapa orang Quraisy tolong Bani Bakar lawan Bani Khuza'ah? And Rasulullah want to teach them a lesson. Rasulullah pun bawa berapa orang? 10,000 Muslim went to Mecca. Stop at Marra Az-Zahran. Build many tents. Buat kemah banyak-banyak. One tent had 3 fire camp. Kenapa buat banyak fire camp? Disebabkan apa? Disebabkan nak buat ramai. Nak bagi to fake signals to Quraisy. So they will scare. Oh, orang Islam ni ramai. Okay.
Okey. Kemudian Rasulullah minta seorang sahabat Rasulullah tu buat apa? Pergi shout. Bila dah masuk, apa nama unta Nabi? Qaswa. Qaswa. Bila-bila masuk, sahabat Nabi tu menjerit. Ada 3 benda. Kalau dia orang buat, dia orang akan selamat. Yang pertama apa? Siapa ingat? Announcement. Ada announcement. Yang pertama apa? Stay at home. Stay at home. Ingat PKP ke stay at home? Nama tu. Apa? Stay at home. Kemudian kunci. Lock the door. Go to Masjidil Haram. Go to Masjidil Haram. 3 orang ni akan, 3 golongan ni akan selamat. Selain daripada ni, tak selamat. Maksudnya dia orang, siapa yang duduk dalam ni kira maksudnya dah menyerah lah. Siapa yang duduk luar juga, itu dikira tak nak dengar kata lah geng-geng tu kan. Okay. And last but not least, kemudian apa yang Nabi buat bila sampai tu? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Masjidil Haram and make tawaf, then destroy all of the idols, around the Kaabah, Okay. Itu saja kita dah pernah belajar. Okay, anak-anak murid Ustaz, nampak banyak tu yang kita dah pernah belajar daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, Salam Al-Mu'min. Okay, kita buat corak sikit supaya nampaklah cantik sikit. Ingat? Kita dah pernah belajar banyak benda yang kita dah pernah belajar. Irhas, karamah, ma'unah, ihanah, sihir. Okay, ingat apa irhas? Ingat balik semua-semua tu. Irhas, karamah, ma'unah, ihanah, irhas ni. Ya apa? Cari balik. Ya Allah Akbar. Irhas ni adalah satu perkara luar biasa yang Allah bagi kepada seseorang sebelum dia jadi Nabi. Karamah Allah bagi kepada orang yang soleh. Ma'unah, pertolongan Allah kepada kita, pertolongan. Ihanah tu apa? Ihanah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang mengaku jadi Nabi. Sihir ni adalah, macam Ustaz cakap, sihir ni adalah benda yang dapat pertolongan daripada syaitan. Okay, semua kita dah belajar dah. Okay, itu sahaja anak-anak murid. Silap. Okay, itu sahaja anak-anak murid Ustaz untuk kelas hari ini. Okay. Moga-moga kita punya recap ni nanti awak akan ingat balik apa yang kita belajar. If you still do not understand about the topic, don't forget to ask me during at school. Mesti awak datang tanya Ustaz dekat sekolah nanti. Ustaz, saya tak faham tajuk ni. Ustaz akan terangkan kepada awak. Ingat, seperti mana Ustaz pernah cakap dekat awak, InsyaAllah after this we will learn about pengurusan jenazah. Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan macam mana kita nak uruskan jenazah, insyaAllah. Okay, that's all from me. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.